Okay, basically kita akan masuk kepada bahagian applications of differentiation, bahagian extreme soft optimization problem dengan rate of change. Tapi sebelum tu, last class saya tinggalkan example 6, betul tak? Ada cuba buat tak? Ada sesiapa cuba buat? Ada. Okay. Okay, so saya tunjuk terus solution dia. Ini adalah second derivative test. So we need to find the relative extremum. So bila kata relative extremum tu maksudnya kita kena cari relative minimum ataupun max je lah. So menggunakan second derivative test. So this is our equation. Okay. Then macam biasa differentiate. So hati-hati differentiate sin dapat cos, differentiate cos dapat negatif. Angle dia sama tapi jangan lupa darabkan dengan differentiate angle. So that's why we have 2 here. Then kita akan buat dy dx equals to 0. Okay, lepas tu dekat sini, ini adalah bahagian solving. Sin 2x kita tukar kepada 2 sin x cos x. Ini adalah identity. Lepas tu bila kita dah tukarkan, kenapa kita kena tukarkan? Satu, sebab bila kita nak selesaikan trigo, kita kena make sure angle dia sama. Sekarang ni angle tak sama. 1x, 2x. So, that's why kita tukar menggunakan identity supaya kita dapat angle dia semua jadi angle dia x. Okay, then kita factorize cos 2x. Bukan. Oh, ni belum lagi. Okay, so sini kita darab. Then kita factorizekan cos x. Okay, so factorize cos x. Kita akan dapat 2 cos x times 2 minus 4 sin x. So factorize cos 2x equals to 0. So x equals to pi over 2. So 2 minus 4 sin x equals to 0. Sin x equals to pi over 6. Dan kenapa ada satu jawapan je for both cos x equals to 0 dan juga sin x equals to 1 over 2? Sebab kita ada x kita between 0 and pi over 2. So maksudnya kita hanya deal dengan first quadrant sahaja. So that's why contohnya macam ni cos x equals to 0 ni kita dah tak tengok quadrant lain. Kita tengok quadrant pertama sahaja. Sama juga sin x equals to 1 over 2. Kalau ikutkan sin positif ada dua quadrant kan. First quadrant dengan second quadrant. Tapi kita hanya ambil first quadrant sebab syarat kita bagi x between 0 and pi over 2. So that's why kita ada satu je. Okay. Then oleh sebab kita nak buat second derivative test, kita akan differentiate lagi sekali. So bila kita differentiate, dapat negatif 2 sin x minus 4 cos 2x. Okay, differentiate dy dx balik Okay, then lepas tu kita nak tentukan sama ada pi over 2 dengan pi over 6 ni akan bagi minimum or maximum. Substitute x equals to pi over 2 ke dalam d2y over dx square. So kita dapat positif. So positif, conclusion dia adalah minimum. So when we substitute x equals to pi over 6, d2y over dx square akan bagi negatif. So negatif maximum. Okay. Then kalau dapat sama dengan kosong, kita buat apa second derivative? Kalau dapat sama dengan kosong, second derivative test kita buat apa? Hello. First balik. Yes, pakai first balik. Thank you. Ada juga orang yang dengar saya tanya apa. Okay. So second derivative test kalau dapat d2y over dx square equal 0, kita patah balik ke first derivative. First derivative tu yang mana? Yang table-table tu. Buatlah table-table tu kan. Okay. Then untuk soalan ni tak ada masalah sebab kita dapat greater than 0 dengan less than 0. So terus minimum maximum. Then kita dah tentukan x pi over 2 akan bagi minimum, x pi over 6 akan bagi maximum. Then kita akan sub nilai x kita into y untuk mencari point. So please remember, kita akan sub x kita ke dalam y. Tak kisahlah first derivative ke second derivative ke untuk cari point. Okay, so substitute pi over 2, we get 1. Pi over 6, we have y equals to 3 over 2. So, don't forget the conclusion. Pi over 2, 1 is a relative minimum. Pi over 6, 3 over 2 is a relative maximum. Okay, so dah siap for example apa ni
Example 6. Okay, ada soalan nak tanya? Okay ke semua? Okay, madam. Okay, madam. Okay, thank you Amira, thank you Putri. Okay, next. Kita akan tengok bahagian optimization problem. So, apa yang kita nak selesaikan dalam soalan ini adalah kita akan cari, kita akan solvekan soalan berkaitan dengan macam contohnya minimum cost, minimum time, maximum profit ataupun kalau perasan soalan kita nanti banyak minimum volume, maximum area, gitu-gitulah. Okay, so question number 7 terus. Basically untuk jawab soalan ni, first kali fahamkan apa soalan minta. Bukan soalan minta, faham dulu cerita dia pasal apa. So bila faham dulu cerita dia pasal apa, keluarkan semua benda yang soalan bagi. Soalan bagi dalam bentuk apa benda ke? So keluarkan. Ataupun kalau nak senang lukis. Okay, then kita masukkan dalam formula-formula berkaitan. Okay, so question 7 ni masih lagi berkait dengan minimum maksimum. Kita akan kita akan fokus kepada second derivative test. Okay, so question 7, a farmer wants to fence off a rectangular field that borders a straight river. He needs no fence along the river. Find the largest area of the field if only 2,400 meter of fencing is available for the fence. Okay, so maksudnya dekat sini, okay, ada seorang petani ni, dia nak buat, dia ada field, so dia nak pagarkan field dia, rectangle field. Okay, then dekat field tu, tepi field tu ada sungai. So this is the sungai lah, the river. Okay, then sekarang ni, okay ni rectangular field. Lepas tu, fence yang available, okay, fence yang available hanya ada 2,400 meter. So maksudnya, okay, dia akan fencekan dekat sini, tapi panjang fence tu hanyalah 2,400. Okay, so ni fence dia. Ni padang dia. Okay, kejap. Kita hijaukan. So, ni padang dia. Okay, so sekarang ni, apa yang kita akan buat adalah find the largest area. So, bila largest area ataupun maximum area, so kita akan differentiate dA over D something. Okay, nanti kita akan tengok. Tapi, oleh sebab kita nak tentukan dia maximum minimum, so kita akan buat D2A over D something mesti dapat less than 0. Sebab apa less than 0? Sebab maximum. Okay, so boleh tolong bagi tahu saya formula area rectangle, kalau sini kita assume dia sebagai X, sini kita assume dia sebagai Y. Okay, so apa formula area untuk rectangle? X times Y. X times Y. Thank you Amira. Okay, so formula area adalah X times Y. Okay, sekarang ni satu lagi benda. Bila kita nak differentiate, okay sekarang ni kita tahu. Kita nak cari D2A over D something. Bila kita nak differentiate, kita mesti ada satu variable saja. Tapi sekarang ni A kita tak boleh terus differentiate sebab kita ada dua variable X dan Y. So, kita kena tukar kepada one variable sahaja baru kita boleh differentiate. Okay, so sama ada dalam bentuk A in terms of X je ataupun A in terms of Y je. Okay, tu Okay, lepas tu kita tengok kat sini, yang akan membantu kita adalah ni, 2,400. So ini adalah panjang pagar yang available. So boleh tolong carikan saya formula panjang pagar sama dengan 2,400 ni. Saya tak nak panggil, kejap lagi baru saya panggil. Kalau macam susah sangat orang nak jawab, baru saya panggil. Apa dia? Macam mana kita nak cari ni? Panjang fence ni, apa yang tajam-tajam ni. Okay, so sini put X jugalah kan sebab dia rectangle. So bentukkan satu equation kat saya. X tambah panjang pagar. Sekeliling padang tu lah kan. So macam mana kita nak buat? Tambah apa? Tambah X tambah X tambah Y tambah Y tambah X. Yes, thank you.
Ada 2 orang yang jawab tadi. Thank you so much. So X tambah Y tambah X. Okay, sebab dia kata panjang pagar. Dan pagar kita hanya keliling dekat bahagian X, Y, X. Okay, so X plus Y plus X equals to 2400. So 2X plus Y equals to 2400. Okay, so ini adalah length dia lah. Length fence tu. Okay. So sekarang ni oleh sebab dia nak maximum area, so kita akan differentiate formula area, tapi kita kena jadikan dia satu variable sahaja. Maksudnya dekat sini y kita jadikan sebagai subject. So kita akan substitute into a. Okay, so a kita akan jadi in terms of x je. 0 tolak 2x. Okay, so a kita 2400 minus 2x square. X saya lupa. Then bila dah ada satu huruf je, ada huruf X je, barulah kita boleh differentiate. Ingat bila nak differentiate mesti ada satu variable sahaja. So dA over dx equals to 2400 minus 4x. Okay. So lepas tu buat macam biasa, macam kita buat minimum maximum point tu, kita akan buat dA over dx equals to 0. So 2400 minus 4x equals to 0. So from here kita dapat x sama dengan apa? X sama dengan apa dekat sini? 600. Yes, x equals to 600. Yes, thank you. X equals to 600. Okay, lepas tu kita dah cakap tadi, dia nak maximum area. So, kita kena buktikan betul ke X equals to 600 ni akan bagi maximum. So, macam ni kita nak buktikan dia betul-betul akan bagi maximum. Kita akan differentiate lagi sekali. So, d2a over dx square. Differentiate lagi sekali. So, kita dapat negative 4. Betul tak? Okay, so negative 4 adalah less than 0. So, less than 0, second derivative test. Second derivative test. Bila less than 0, kita akan dapat maximum. So, terbuktilah x equals to 600 will give maximum area. Okay. So, sekarang ni kita soalan minta apa? What is the maximum area kan? So kita tahu x equals to 600 akan bagi maximum area. So what is the area? Apakah nilai area? So kita akan substitute x equals to 600 ke dalam equation yang ini. Okay. So a equals to 2400 times mana dia? 600 minus 2x square. So 2 times 600 square. So the maximum area is 720,000. 720,000. Okay. So therefore the largest area is 720,000 meter square. Dah siap for question A. Question A pula, question 7. Okay, so moving to question 8. Okay, macam biasa kalau nak interrupt sahaja. Okay, example 8, a closed right circular cylinder. So now we have a cylinder. Okay, so this is our cylinder with of base radius r. So base radius r and height h. So this is our height h. Has a volume of 254 pi centimeter cube. Okay, so macam saya cakap tadi, apa-apa kita baca, keluarkan. Kalau perlu lukis. Okay, then given that the total surface area of the cylinder, so total surface area means kan bentuk silinder. So imagine you have a cylinder depan. So atas dengan bawah bentuk bulatan kan. So area atas tambah area bawah, lepas tu tambah dengan area tepi silinder tu. So S equals to 108 pi over R plus 2 pi R square. So 2 pi R square ini sebenarnya adalah untuk penutup silinder tu. Penutup silinder atas bawah dan bawah.
Okay, sebab dia ada dua tu. Dia ada two. Okay, this one yang bahagian yang keliling tu lah. Yang bahagian tu. Yang bahagian tepi tu kan. Okay, gitu. Okay, so soalan dia kata find the radius which makes the surface area minimum. So sekarang ni dia nak minimum surface area. Maksudnya surface area kita akan differentiate. Okay, buat second derivative test. Okay, differentiate d2s over d apa-apa. Okay, dan dia nak minimum. So maksudnya second derivative test kita akan bagi nilai greater 0. Okay, so R tu yang kita nak cari. What is the value of R yang akan bagi D2S over D upper square greater than 0. Tapi bila kita tengok dekat sini, S kita memang in terms of R je. Okay, so D2S over DR square lah. Okay, so kita pun differentiate. So S equals to 108 pi over R plus 2 pi R square. So DS over DR equals to negative 108 pi over R square plus 4 pi R. Okay. Dan selalu lepas kita dapat DS over DR, kita buat apa? Lepas kita differentiate sekali, kita buat apa selalunya? Samakan dengan kosong. Yes, thank you. So kita akan samakan dengan kosong. So ds over dr equals to 0. So negative 108 pi over r square plus 4 pi r equals to 0. So from here, kita rearrange pi plus 4 pi r cube over r square equals to 0. So here we have r equals to 3. Okay, ni saya dah simplify kan. Saya ada skip step. So kita dapat R equals to 3. Okay, so bila dapat R equals to 3, kita akan tengok betul ke R equals to 3 akan bagi minimum sebab dia nak minimum kan. So betul ke dia akan bagi minimum. So apa yang kita akan buat, kita akan continue dengan second derivative test. Second derivative test. Ingat, so apa-apa pun nilai yang kita dah dapat, kita kena check betul ke dia akan bagi minimum. So second derivative test, d2s over dr square, differentiate dr square. So kita differentiate lagi sekali, kita akan dapat 216 pi over r cube plus 4 pi. Okay, then kita akan substitute R equals to 3 ke dalam d2s over dr square. So 216 pi over 3 cube plus 4 pi d2s over dr square. Okay, kita kira-kira, saya rasa tak payah tekan calculator pun kita dah boleh nampak. Agak-agak kamu dia akan bagi positif ke negatif value. Sebab ni dah positif. R pun positif. Tambah 4 pi. So dia akan bagi positif value, betul tak? Okay, sebab kita yang penting sekarang kita bukan nak nilai dia, kita nak positif negatif. So kita dapat 12 pi. So 12 pi positif. So kalau second derivative positif, minimum ke maksimum? Minimum. Thank you. Minimum. Okay. So confirm lah R equals to 3. So therefore R equals to 3, radius equals to 3 will give minimum surface area. Dah siap. For example 8. Okay. So boleh continue. Example 9. Boleh. Saya continue Kalau ada apa-apa nak tanya ataupun cepat sangat, tolong interrupt. Okay, jalan-jalan. Example 9. Okay, tapi sebelum tu kita tengok example 9. What is example 9? Dia pasal rate of change. So, yang penting dekat sini untuk rate of change dia mesti over. Okay, bila dia cakap pasal rate of change, dia mesti D apa-apa over DT. Okay, rate rate of change. Okay, so dekat sini dia tulis derivative with respect to time. T tu time lah. Okay, contohnya macam dA over dt. So berapa area dia berkurang with respect to time dalam masa 1 minit contohnya. Okay, then
We have rate of increase positive. Kalau dia kata rate of decrease terus negative. Okay. So example 9. The side of a cube is increasing at the rate of 5 cm per second. Okay, ni kita panggil 5 cm per second. Find the rate of increase. Okay, find the rate of increase of the volume when the length of a side is 3 cm. Okay, so soalan ni bagi apa? Kita ada cube. Okay, cube. Okay, so kita lukis dulu cube. Okay, korang imagine lah ni cube. Cantik kan? Okay, then dia kata the side of the cube is 5 cm. So kita sekarang ni, side ni dekat sini. Ni. So ni semua ni side lah. Dan oleh sebab ini adalah bentuk cube. So maksud dia side dia semua sama. So kita tak tahu berapa kan? So kita akan buat side dia sebagai X. Okay, so the side is increasing at rate. So nak buat apa ni? dx over dt. Sebab dia kata rate. dx over dt equals to 5. Macam tu. Okay. Nak panggil orang. Rate of increase of volume. Ayu ni. Kita nak tulis apa? Ayu ni. Ya, madam. Rate of increase of volume. D apa? dv. D? R over dv. dv. Ni dia kata volume. dv over dr. dr. Kenapa dr? Dia kata rate. Kalau rate mesti d. Kalau rate, mesti cakap kat atas tadi. Kalau dia kata je perkataan rate, dia mesti over d apa? T. dt. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Arif. Okay, so bila dia kata rate of increase of volume, so find dv over dt when x equals to 3. So ini apa yang kita nak cari. Ingat, kalau dia kata rate mesti over dt. Okay, so sekarang ni kita akan macam ni nak kira. Okay, ni soalan minta yang ni kan. So kita akan buat chain rule. So dv over dt equals to dv over something darab. Yang ni soalan bagi kan. So dx over dt. Okay, apa yang soalan bagi, yang ni kita akan gunakan. Yang ni apa yang soalan minta. Okay, so sekarang ni bila kita buat chain rule, dv over dt equals to dv over apa ni? Ni dekat sini nak tulis apa ni? dv over dx. Thank you. So dv over dx darab dx over dt. So macam mana kita nak tahu kita nak buat over apa? Tengoklah ni. Kalau sini dx, sini mesti dx. Dia mesti sama. Sebab ini adalah chain rule. So sekarang kita akan cari formula untuk volume in terms of x. Sebab kita nak differentiate benda ni. Kita nak tahu benda ni. So V volume untuk cube adalah volume. Volume apa? Volume bahasa Melayu apa? Isi padu. Isi padu. So volume adalah panjang darab lebar darab tinggi kan. So since cube semua sama. Okay. So x times x times x ataupun x cube. So differentiate dv over dx dapat 3x square. So yang ini kita akan masukkan dalam formula chain rule kita. dv over dt equals to dv over dx. So 3x square darab dx over dt. Kita dah ada belum dx over dt? Dah ada. Dah ada. So sebenarnya dv over dt kita is equals to 15x square. Okay, tapi soalan cakap apa? Soalan nak, okay ni soalan ni. Kita guna warna garang sikit lah. Warna orange. Okay, so soalan nak apa? dv over dx, dv over dt when x equals to 3. So substitute lah x equals to 3. So when x equals to 3, so dv over dt, gantilah. 15 times 3 square, so kita akan dapat 135. Okay. Nak buh dia punya apa unit nak letak apa? Volume unit dia apa? Sentimeter cube. Cube. Thank you. Lepas tu over dt kan. So
T dia sekarang apa? Second Okay. T dia second. So second per second. So itulah formula dia punya unit. Sentimeter cube untuk volume. Time dia adalah second. Okay. So dah siap untuk example 9. Boleh teruskan lagi? Cepat sangat ke? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, Boleh, madam. thank you. Okay. Example 10. A spherical balloon is being inflated with helium at a steady rate of 150 centimeter cube per second. Find the rate at which the surface area is changing when the radius is 6 centimeter. Maksudnya dekat sini kita ada balloon. Okay, you have a balloon. Okay, lepas tu adalah orang tiup ke guna pump ke apa ke, kita masukkan angin dengan kita bukan angin, kita masukkan helium. Dia kata kan inflated with helium. Okay, so ni adalah okay, orang main kan. Okay, lepas tu dia kata at a steady rate of 150 centimeter cube per second. Okay, soalan saya nak panggil orang, nak panggil Taqiyuddin. Taqiyuddin ada Taqiyuddin? Tadi jumpa saya kan? Taqiyuddin ada? Ada, madam. Okay. 150 ni kita nak tulis sebagai D apa over D apa? Kejap je, Cepatnya. madam. Betul kan? DV over DT. Siapa suara kat belakang tu? Sekali dengan ni, classmate. Alif. Oh, tapi kau sign in device lain-lain gitu. Okay, tak apa. Okay, so betul DV over DT. Okay, thank you Taqiyuddin. Okay, so macam mana nak tahu kod-kod lah kita macam nak letak apa So kita tengok pada dia punya ni. Dia punya apa nama? Unit dia. So sentimeter kan untuk volume, second kan untuk time. So dV over dt. So betul lah dV over dt equals to 150. Then soalan minta cari apa? Rate of surface area. So dA over dt when R equals to 6. So ini yang kita nak cari. Okay, so kita pun buat formula chain rule dia daripada apa benda ni, daripada soalan kita. So dA over dt equals to apa darab apa. Saya nak wujudkan nak wujudkan chain rule. So ini of course dV over dt kan. Sebab yang ni, yang kat belakang ni kita akan ambil apa yang diberi, given. Okay, so sekarang ni kat sini dA over apa? dA over apa? dV. Thank you. Okay, so dA over dV darab dV over dt. Okay, so kita cuba tengok formula untuk area sphere. Okay, ini bentuk sphere S-P-H-E-R-E. Bulat. Okay, apa formula sphere? Formula area untuk sphere adalah, tahu tak apa dia? 4 pi r square. Okay, so ini kena tahu So formula untuk area sphere adalah 4 pi r square. So bila kita differentiate, square. Okay, so dA over dr equals to 8 pi r. Okay, tapi adakah kita perlukan dA over dr? Kita nak dA over dV. So macam mana kita nak cari kaitan dia? Tak boleh teruskan lagi kan? Okay, sekarang ni cuba tengok Tadi kita try formula area. Sekarang kita try formula volume untuk sphere. Ada sesiapa tahu formula volume untuk sphere? 4 over 3 pi r cube. 3 pi r cube. Pi r cube. Okay, so thank you Zulaika kan? Okay, thank you Zulaika. So bila kita differentiate yang ni kita boleh terus differentiate juga sebab ada V in terms of R je. So dV over dr equals to 4 pi r square. Okay,
So again, kita tak ada dA over dV. Kita ada dV dr dengan dA over dr. So apa yang kita akan buat sekarang, untuk sekejap kita guna warna lain, guna warna apa warna hijau lah. Okay, untuk dA over dV, kita akan pecah kepada dua chain rule yang lain pula. So sebab kita ada dua ni kan. So dA over dr times dr over dV. Okay, nah yang hijau ni kita pecahkan kepada dua lagi. Dan yang belakang ni just ikut je lah, just follow je darab dV over dt. Okay. Sebab apa ni sebab apa kita ada chain rule dalam chain rule, sebab kita tak ada direct terus A dengan V. Kita ada A dengan R dengan V. Okay, so masukkan apa yang kita dah ada. So dA over dr 8 pi r darab dr over dV mesti 1 over sebab soalan kita ada dV dr. Kita nak dr dV, so terbalikkan. Okay, then darab dV dt. So dV dt dah ada dalam soalan 150. So dA over dt equals to 300 over R. Okay, so potong, R potong, 8, 4 dengan 8 potong, so dapat 300 over R. Tapi soalan nak apa? dA over dt when R equals to 6. So substitutekan sahaja when R equals to 6. So dA over dt equals to 300 over 6. So dapat berapa tu 300 over 6. Congak-congak. Dia kan belajar congak lah sekarang. 50. Unit? 50. Unit? Betul 50. Unit dia? CMS negative 1. CM tu ada apa-apa tak? Square ke, cube ke, tak ada apa-apa ke? Area. Area? Square. CM square. Yeah, CM square sebab area. Area kan ada kuasa 2. Okay, so CM square per second. Okay, so thank you. Thank you juga for trying. Okay. Okay. Settle apa yang soalan minta apa sebenarnya ni? Betul lah tu. So soalan kita dah menjawab lah. So the rate of increase, rate of surface area changing when R equals to 6 is 50. Okay, so dah siap. Moving to last example untuk kuliah kita SEM ini. Okay, so example 11. Water is running at a steady rate of 36 pi centimeter cube per second into a right inverted circular cone. So right inverted circular cone, inverted tu terbalik. So cone kita tu dia terbalik macam cone ice cream. Okay. Lepas tu ada orang tuang air, buka air. Okay, buka air paip tu. Gitu. So air tu mengalir masuk dalam cone. Okay. Running into the cone with 36 pi centimeter cube per second. So 36 pi centimeter cube per second adalah D apa over D apa orang bertuah Syafini. Syafini ada? Dah buka mikrofon, lepas tu dia tak ada apa-apa. Syafini, D apa over D apa? 36 pi. Syafini tak boleh membuka mikrofon ke apa, saya tak tahu. Saya nak seterusnya Hazlin. Nurul Hazlin. dV over dt Yes, betul tu. dV over dt. Sebab kita ada centimeter cube. Kalau cube kan mesti volume. Okay, kena ingat kalau kuasa 2 area. Kalau kuasa 3 volume. So per second. So dV over dt equals to 36 pi. Okay, then apa lagi? Okay, with a semi-vertical angle of 45. So maksudnya dekat sini, bila kita kira cone, kita ada R, kita ada H. Lepas tu angle dia dekat sini adalah 45 degree. Okay, so soalan dia kata find rate of increase in water depth
when the water level is 3 cm. So rate of increase water depth. So depth kita adalah ketinggian lah. So dH over dt when H equals to lari. H equals to 3. Okay, so sekarang ni kita akan tengok formula volume untuk bentuk apa ni? Bentuk cone. Okay, so formula volume untuk cone adalah 1/3 pi r. Betul ke? Mana dia? Betul Pi r square h. Yes, thank you. Okay, so V adalah V equals to 1/3 pi r square h. Okay. So sekarang boleh tak kita terus differentiate V kita? dV over dr ke ataupun dV over dH? Boleh tak? Kita boleh differentiate tak V kita? Tak boleh. Tak boleh sebab kita ada huruf R dengan H. Ingat saya cakap masa awal tadi, bila kita nak differentiate, kita mesti ada satu huruf je, satu variable je. So sekarang ni tak boleh lah sebab kita ada R dan H. So maksudnya kita kena tukar sama ada in terms of H je ataupun in terms of R je. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak tukar? Okay, kita akan gunakan yang kita dapat kat sini ni, yang 45 degree tu. Okay, so bila kita tengok 45 degree, kaitan antara R dengan H adalah sini adjacent dengan adjacent, opposite. Ya Allah. Okay, so sekarang ni tengok balik pada yang saya dah lukis tu. 45 degree ini adalah kaitan dia, H ini adalah adjacent pada 45. R ini adalah opposite pada 45. So opposite adjacent, apa dia? Sin, cos, tangent? Tangent. Tangent, thank you. So tangent 45 adalah opposite, so H over opposite mana? R, sorry. Opposite over adjacent. Okay, so sekarang ni kita akan tekanlah tangent 45 dapat berapa? Cuba tekankan kalkulator kat saya. 1. 1, thank you. So 1 equals to R over H. So R equals to H. So inilah kaitan antara R dengan H. Okay, maksudnya nilai R akan sama dengan H. So maksudnya dekat sini kita boleh gantikan R kita kepada H. So kita tukar dulu. So kejap. V equals to 1/3 pi H square darab H sebab kita dah gantikan R kita equals to H kan. Okay, then kita dapat V equals to 1/3 pi H cube, so that kita akan dapat nanti kita boleh differentiate lah dV over dH equals to pi H square. Okay, then dekat mana kita nak guna? Dekat sini lah. Dekat kita punya yang kita cari tadi. Ni, this one. Okay. So dH over dt equals to dH over dV darab dV over dt. Yang ini apa yang soalan dah bagi. Ini apa yang kita nak cari. Okay, so yang inilah kita kena reka sendiri dia punya formula dia. Okay, masukkanlah dH over dV 1 over pi H square. Sebab soalan bagi dV over dH. Kita nak dH dV, so terbalikkan. Okay, darab dV over dt. So dV over dt 36 pi. 36 pi. So we have dH over dt, potong. So we have 36 over H square. Dah habis ke? Belum. So, ganti apa? Nilai H. Yes, okay, tengok balik pada soalan. Yes, kita nak H, dH over dt when H equals to 3. So, gantikanlah. When H equals to 3, so dH over dt will be 36 over 3 square. So, 36 over 3 square dapat 4. 4 apa ni? 4 apa unit? Unit. cm square ya ke square? Kan H kan tinggi. cm apa? Just centimeter ke? Yes, betul. cm je sebab tinggi kan. So centimeter per second. Dah siap.